Haram jadi transit barang seluduk. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 96 stor haram dipercayai terlibat kegiatan penyeludupan di Kesan di sepanjang Sungai Golok di sempadan Malaysia Thailand di Kelantan. Lokasi stor terletak di tebing sungai antara Pengkalang Kubur, Tumpat hingga Kejeli. Kebanyakan stor berkenaan dibina di tanah persendirian dan menjadi transit penyimpanan barang kawalan sebelum diseludup ke negara jiran. On off. Hari ni dia aktif, esok dia tak aktif. Lusa dia aktif balik. Itu kita susah nak kata. Kita lagi pukul atas semua sekali. Nak kita aktif mungkin dia aktif seminggu. Bila kena dah dia senyap seminggu. Bila kita menggeledah di beberapa pengkalan haram tadi, stor-stor haram ni, kita dapat tengok modus operandi ialah yang sama. Okey, dia buat pengisian di mana-mana stesen minyak menggunakan kenderaan standard yang tidak ada apa-apa kesalahan bagi pihak JBJ. Okey, selepas itu dia pergi ke pengkalan haram dan dia mengosongkan tangki di pengkalan haram. Sementara itu, dalam ops berpadu yang dijalankan bersama 14 agensi bermula 12 Disember lalu, sebanyak 84 kes direkodkan membabitkan nilai rampasan berjumlah hampir RM50,000. Turut ditangkap 9 individu. 47 warga asing menyalahguna program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0 di Berkas dalam serbuan ops mahir di kawasan kilang di Keluang Johor. Serbuan dilakukan Imigresen Negeri susulan aduan awam berhubung premis menggaji pekerja warga asing disyaki tidak mempunyai permit kerja yang sah. Pengarah Imigresen Johor, Baharudin Tahar berkata, warga asing berkenaan gagal mengemukakan dokumen perjalanan sah tinggal lebih masa, salah guna pas lawatan sosial serta langgar syarat pas ditetapkan. Mereka yang ditahan terdiri daripada 23 lelaki warga India, 21 warga Bangladesh, 2 lelaki Sri Lanka dan seorang lelaki Pakistan. Kesemua yang ditahan berusia antara 22 hingga 56 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C, Seksyen 15-1-C, Peraturan 11-7-A dan Peraturan 39-B, Peraturan Imigresen 1963. Perkembangan siasatan kes bunuh Zain Ryan Abdul Matin. Lakonan semula dibuat polis di lokasi terakhir mangsa di Kesan di kawasan kediamannya di Damansara Damai. Laporannya bersama Suhil Muhammad Nur. Memasuki hari ke-8, pasukan forensik polis Diraja Malaysia PDRM terus melakukan pencarian bukti dan mencari petunjuk baharu di apartmen idaman Damansara Damai ini dengan memfokuskan siasatan di Blok R di mana ini adalah kediaman Allahyarham adik Zain Ryan Abdul Matin 6 tahun. Dan apa yang kami dapat kongsikan saudara di sini, siasatan pada hari ini dipercayai meneruskan sesi lakonan semula semalam berdasarkan keterangan diambil oleh pasukan penyiasat daripada 2 saksi kanak-kanak yang berumur 6 tahun dan 9 tahun. Lakonan semula senario kejadian berlangsung sekitar 10 pagi tadi. Kanak-kanak pertama bersama ibu dirakam terlibat simulasi tersebut. Kira-kira 2 jam kemudian, seorang lagi kanak-kanak dibawa masuk ke lokasi sama. Lakonan semula itu dirakam jurukamera PDRM turut bersama pasukan forensik. Pihak media tidak dibenarkan berada di lokasi berhampiran. Laporan Suhil Muhammad Nur, RTM. Seorang lelaki warga Emas dilaporkan hilang dipercayai dihanyutkan arus deras susulan banjir kilat di Jalan Ismail Keluang Johor semalam. Ketua Polis Daerah Keluang ACP Bahrain Muhammad Noh berkata, rakaman CCTV menyaksikan mangsa Abdul Manan Kerit 73 tahun dihanyutkan arus ketika mengharungi banjir tersebut. Pencarian dilakukan di sepanjang longkang yang menghubungkan dengan Sungai Mengkibul dan permukaan sungai berkenaan sejauh 3 km menggunakan bot.
Operasi melibatkan 13 anggota polis dan bomba ditangguhkan sementara berikutan hujan lebat. Bantuan pasukan gerakan am akan digunakan bagi kelancaran operasi. Sebelum itu, sebuah beg dipercayai milik mangsa ditemui orang awam tidak jauh dari lokasi kejadian. Sementara itu, di Pahang pula, seorang remaja lelaki dikhawatiri lemas ketika mandi manda bersama 6 rakan di kawasan tali air Lorong Indra Sempurna 2 Kuantan petang tadi. Dalam kejadian pukul 3.50 petang itu, mangsa Muhammad Amirul Haikal Cik Japa, 14 tahun, dipercayai dihanyut arus deras. Ketua Polis Daerah Kuantan, ACP Wan Muhammad Zahari Wan Busu berkata, operasi mencari dan menyelamat diaktifkan dalam radius lebih 1 kilometer daripada lokasi mangsa hilang. Operasi dijalankan bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang dan Angkatan Pertahanan Awam. Ini pencarian dalam tempoh 1 kilometer yang telah kita buat masih lagi belum menemui mangsa yang hilang. Mangsa dalam kejadian ini berumur 14 tahun. Mangsa bersama 6 orang lagi yang berumur sama dalam 14 tahun ini daripada Taman Indra Sempurna daerah Kuantan ini datang ke kawasan tali air ini untuk mandi. Dan pada masa tersebut ianya disedari oleh kawan-kawan yang lain yang mangsa telah pun terjatuh ke dalam tali air dan terus dibawa arus. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Taman Tas, Muhammad Hilmi Kashfi Matzali berkata, seorang pegawai dan 10 anggota bersama 3 jentera daripada BBP Taman Tas telah digerakkan ke lokasi kejadian. Kita mohon bantuan daripada unit penyelamat di air daripada Balai Bomba dan Penyelamat Kuantan untuk hadir di lokasi daripada jam pukul 5 hadir di lokasi untuk buat surface searching secara dive menyelam. Dan sejauh lebih kurang 1.5 km kita buat dan kita tidak punya petanda lagi lah untuk mencari. Dan kita akan usahakan ikut pada keadaan semasa lah. Operasi disambung semula jam 8 pagi esok. Jenazah 3 beranak yang maut selepas MPV dinaiki bertembung trailer di Jalan Lipis Benta Pahang selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Pintu Gerbang Bacuk Kelantan lewat petang tadi. Jenazah Nur Faiza Rizwan 34 tahun dan anaknya Muhammad Haris Adrian Muhammad Azman 10 tahun dan anak angkatnya Muhammad Hafi Azman Abdullah 3 tahun selamat dikebumikan pada 7.30 petang dalam satu liang lahat. Terdahulu, jenazah 3 beranak itu dibawa ke Masjid Teluk Kemunting untuk solat jenazah. Lebih 100 hadir mengiringi jenazah termasuk suami, keluarga dan Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun. Dalam kejadian jam 2.25 pagi tadi, kereta jenis Pro 2 Alza yang dipandu Nur Faiza bertembung dengan trailer ketika mangsa dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kelantan. Kereta mangsa dikatakan hilang kawalan dan masuk ke laluan bertentangan sebelum dirempuh trailer berkenaan. Kesemua mangsa meninggal dunia di tempat kejadian. Seorang lelaki mengaku tidak bersalah atas tuduhan merompak warga Filipina. Pengakuan itu dibuat B. Mugilan 26 tahun selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Butterworth Nur Aini Yusof. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa merompak beg milik mangsa di Taman Perindustrian IKS Simpang 4 Nibung Tebal 29 November lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Wan Amira Ruzaini Wan Abdul Razak, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah membenarkan tertuduh dijamin RM10,000. 15 Januari ini ditetapkan untuk sebutan semula kes. Susulan pencerobohan polter rasmi halal Malaysia, pasukan teknikal ICT JAKE menyiasat dan menyediakan laporan komprehensif berhubung insiden yang mula dikesan 9 Disember lalu dan ia termasuk cadangan langkah proaktif meningkatkan ciri keselamatan portal bagi mengelak isu sama berulang. Ketua Pengarah JAKIM, Datin Paduka Hakimah Muhammad Yusof berkata, portal kembali beroperasi 13 Disember lalu setelah tindakan pembaikan dibuat.
Pasukan Teknikal ICT JAKIM turut mengemas kini loophole bagi mengelak laman diceroboh semula penggodam. Insiden pencerobohan juga tidak menyebabkan berlaku sebarang ketirisan data. Proses menyiapkan infrastruktur baharu di mana server, sistem operasi dan aplikasi akan dinaik taraf ke versi terkini dan dijangka siap awal tahun depan. Perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas di Terengganu dan Kelantan mencatatkan sedikit penurunan sementara keadaan di Selangor tidak banyak berubah setakat 11 malam tadi. Di Terengganu, 330 orang daripada 109 keluarga masih berlindung di 5 PPS. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan di Hulu Terengganu, 132 orang ditempatkan di PPS Projek Penyusunan Semula Kampung Gunung Menerung, PPS Kampung Pengkalan Ajal 146 orang dan 39 orang di PPS Kampung Kemat. Di Setiu, 2 PPS yang masih dibuka ialah PPS Kampung Besut menempatkan 5 penduduk terjejas dan 8 orang berlindung di PPS Surau Mak Bakas. Di Kelantan, jumlah penduduk terjejas berkurangan sedikit kepada 1,033 orang daripada 289 keluarga. Menurut portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jajahan Pasir Mas dan Machang menjadi kawasan terbaharu terkesan banjir selepas Kuala Krai dan Tanah Merah dengan 18 PPS dibuka di 4 jajahan itu. Selain itu, di Selangor, 2 PPS masih beroperasi menempatkan 105 orang daripada 34 keluarga. Kedua-dua PPS berkenaan iaitu PPS SK Jaya Setia dan Balai Raya Parit Mahang. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Bertemu kembali. Calon Perdana Menteri di negara ini kekal di sandang kaum Melayu. Ini kerana peluang kaum Melayu untuk dilantik menerajui kerajaan tidak pernah terancam dan terjejas. Juruterus Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada keperluan meminda Perlembagaan Persekutuan bagi tujuan tersebut. Setakat ini tak ada keperluan, tak ada permohonan serius, tak ada perbincangan. Sejak merdeka sampai sekarang, calon Perdana Menterinya Melayu. Lepas ini pun calon daripada kerajaan pun Melayu, calon daripada pembangkang pun Melayu. Jadi, maju terus. Hak rakyat, semua warga negara, kita pelihara. Jaga kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua wilayah. Perdana Menteri ditemui selepas menunaikan solat Jumaat di Surau Al-Kautar, Bandar Baru Bangi. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengingatkan pemimpin pembangkang diingatkan tidak memainkan isu yang boleh menjejaskan keharmonian antara kaum hingga mencetuskan perbalahan. Fokus patutnya terarah membantu kerajaan memperkasa ekonomi negara dan mengurangkan beban rakyat. Seperti juga yang diwar-warkan pembangkang,
soal bersepadanan semula. Entah perkara tak berbangkit pun. Dia cuma nak laga-lagakan, nak bagi orang Melayu marah, nak bagi orang Cina marah. Tak bangkit. Dia tak faham perlembagaan. Perlembagaan membolehkan kita mengkaji semula hanya pada akhir 2026. Dia nak sibuk ni pasal apa? Carilah modal, bantu bagaimana nak angkat ekonomi, nak kurangkan beban rakyat. Jangan duk ajak gaduh aja. Tak letih ke? Malaysia dan Jepun bakal menaik taraf hubungan bilateral kepada perkongsian strategik komprehensif dan perkara itu akan dimeterai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatannya Fumio Kishida di Tokyo esok. Duta Besar Malaysia ke Jepun Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani berkata ia membuka ruang kerjasama lebih besar dalam bidang baharu bagi kedua-dua pihak. Pengumuman ini akan membuka lebih banyak peluang kerjasama di antara Malaysia dan Jepun pada masa akan datang, termasuklah dari segi keselamatan dan keamanan, kemakmuran ekonomi, sains, teknologi, inovasi dan persekitaran, kemasyarakatan dan pertukaran budaya, people-to-people exchange serta kerjasama serantau dan antarabangsa. Pada pertemuan esok juga, kedua pemimpin juga bakal menyaksikan pemeteraian beberapa dokumen termasuk berkaitan bidang keselamatan dan juga aeroangkasa. Pada sidang media sama, Ketua Pengarah Sekretariat Kebangsaan ASEAN Malaysia, Datuk Zanarah Zainal Abidin berkongsi beberapa aspek dijangka menjadi fokus dalam kenyataan bersama pemimpin ASEAN Jepun pada sidang kemuncak peringatan berlangsung Ahad. Isu perubahan iklim pasca persidangan COP28 selain isu Palestin juga dijangka dibangkitkan. Of course, antara satu perkara yang YB Perdana Menteri selalu akan bangkitkan adalah perkembangan di Palestin lah. Itu akan dibangkitkan juga, mengambil kira perkembangan terkini di UNGA baru-baru ini. Perdana Menteri hadir ke Tokyo untuk rangka lautan kerja 5 hari sempena ulang tahun kerjasama dan persahabatan ASEAN-Jepun kali ke-50 berkaitan bertemakan Golden Friendship, Golden Opportunities. Sementara itu, Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Haneda Tokyo 11.40 malam waktu tempatan. Beliau disambut Naib Menteri Hubungan Luar Jepun Yoshi Hosaka dan turut menyertai delegasi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Struktur cukai kenderaan elektrik EV yang dijangka diumum hujung bulan ini ditangguh tahun hadapan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ia bagi memperhalusi draft struktur cukai untuk memastikan ia tidak membebankan pengguna EV jika ia dilaksanakan. The reason is because the first draft has actually been ready and presented to the EV task force. But I want to fine-tune it further. That's why it's a bit delayed. Yeah? Most possible not this year. But it has no impact to the current EV users because the next year also is still tax-free. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena pengumuman bantuan subsidi tiket penerbangan. Sebelum ini, beliau memberitahu kerajaan akan mengumumkan struktur cukai jalan atau lesen kenderaan motor untuk EV yang lebih kompetitif pada Disember tahun ini sebagai usaha menggalakkan penggunaan kenderaan tersebut. Sempena perayaan Christmas, bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan kelas ekonomi melebihi RM599 sahala boleh dinikmati bermula tengah malam ini dan ia melibatkan perjalanan dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan Labuan untuk 3 hari sebelum perayaan itu iaitu pada 22, 23 dan 24 Disember. Anthony berkata bagi tiket penerbangan sahala kelas ekonomi lebih RM599, kerajaan akan bayar perbezaan antara harga asal dan harga maksimum tiket terbabit. Ia tidak termasuk cukai dan fee. Antara tema dan syarat tiket penerbangan tersebut adalah perubahan tarikh ataupun pertukaran penerbangan tidak dibenarkan dan hanya sah untuk tarikh dan penerbangan yang ditujukan pada tiket.
Tiada pertukaran nama dibenarkan dan tiket penerbangan yang telah diberi tidak boleh dikembalikan. Mulai tarikh tersebut, orang ramai boleh membeli tiket penerbangan melalui laman sesawang syarikat-syarikat penerbangan domestik iaitu AirAsia, Firefly, Malaysia Airlines dan Batik Air. Tiket penerbangan kurang daripada RM599 pula akan dijual pada harga asal ditetapkan syarikat penerbangan. Isu permohonan bantuan kredit e-Madani yang ditolak akan diselesaikan. Menurut Timbalan Menteri Keuangan Lim Hui Ying, pihaknya maklum aduan mengenai permohonan yang ditolak meskipun individu berkenaan layak terima e-Madani. Maklumat menyeluruh mengenainya sedang dikumpulkan. Penelitian akan dilaksana dan tindakan lanjut bakal segera diambil untuk selesaikan isu berkenaan. Menangani kemiskinan bandar menjadi antara fokus utama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa dan turut diberi tumpuan meningkatkan ekonomi warga wilayah persekutuan terutama peniaga kecil. Dr. Zaliha juga memberi perhatian terhadap isu legasi melibatkan masalah perkampungan kampung baru. Di bawah, kalau kita tahu jabatan sebelum ini di bawah Perdana Menteri, tentunya hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan, ya, kemiskinan bandar, miskin tegak, yang walaupun jumlah yang saya lihat tidak berapa ramai di wilayah, tetapi bagi saya itu adalah satu perkara yang penting sebelum kita bergerak lebih maju, ya. Kemudiannya tentulah dari sudut ekonomi, dan ekonomi ini khususnya saya yakin juga daripada Perdana Menteri tempoh hari dalam lawatan beliau ke Labuan, ya, ada mengatakan bahawa wilayah persekutuan Labuan untuk dibangunkan dari sudut ekonomi dan hub pelancongan. Jadi itu juga saya rasa perlu diberikan keutamaan. Beliau bercakap kepada media sebelum mengadakan taklimat bersama pegawai Jabatan Wilayah Persekutuan dan agensi di kementeriannya di Putrajaya. Tular kononnya pengambilan dos penggalak ketiga vaksin COVID-19 bakal diwajibkan. Ia dilaksana berikutan peningkatan jumlah jangkitan. Hantaran seumpama mengundang pelbagai reaksi pengguna media sosial. Tidak kurang mereka yang mempersoal tindakan terbabit. Semakan pasukan biar betul mendapati perkara yang tular itu adalah palsu. Perkara itu turut dinafikan Menteri Kesihatan. Tegas beliau, tiada arahan mewajibkan pengambilan terbabit. Saya langsung menyebutkan, ya, khususnya, dan saya menyebutkan bahawa rekomendasi, ya, cadang ataupun rekomendasi, ya, adalah untuk kumpulan rentan warga emas dan juga yang mempunyai komorbiditis, ya, penyakit yang seperti diabetes dan tinggi dan sebagainya. Henti rantaian penyebaran berita palsu. Elak cetus salah faham. Penyebaran perkara seumpama merupakan kesalahan. Terima maklumat palsu atau ban fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Perkembangan Hoki Piala Dunia Remaja 2023. Skuad Young Tigers menamatkan kempen kejohanan di tempat ke-12 selepas tewas dalam aksi perebutan tempat ke-11 menentang New Zealand hari ini. Dalam saingan tersebut, Malaysia tewas menerusi aksi penalti shootout 3-4 selepas terikat 2-2 dalam aksi sebenar. Terdahulu, skuad negara bimbingan Muhammad Amin Rahim dilihat berusaha menampilkan aksi cemerlang pada suku pertama permainan. Young Tigers turut berupaya bangkit menyamakan kedudukan satu sama pada minit ke-6 selepas ketinggalan 1-0 pada minit ke-4. Bagaimanapun, New Zealand kembali di depan selepas pemainnya Sam Leeds meledak gol kedua untuk pasukan itu menerusi jaringan padang pada minit ke-9. Semangat tidak mudah mengalah dipamerkan skuad remaja kebangsaan apabila Muhammad Syamir Rizmi Samsul berjaya menyamakan kedudukan 2-2 pada minit ke-57 sekaligus mengheret perlawanan ke penentuan penalti shootout.
Bagi Ketua Jurulatih Skuad Hoki Remaja Negara Muhammad Amin Rahim, pengalaman yang diraih dalam penyertaan kali ini mampu memperkasa pasukan menghadapi kejuaraan besar musim depan. Peluang nampak agak cerah, especially selepas kita menang dengan Egypt. And of course, after kita punya game dengan Belgium semalam, saya rasa we should win the game. So saya rasa berada pada kelompok 10 teratas tu agak realistik. Namun end result ni kita berada nombor 12, agak sedikit kecewa. Namun itu yang kita ada untuk masa sekarang ni. Dan macam saya katakan tadi, this is learning process untuk pemain-pemain. Dalam saingan lain, menyaksikan Chile berjaya meraih tempat ke-15 dalam kejohanan edisi kali ini. Pasukan tersebut menang 4-1 menewaskan Kanada dalam aksi perebutan tempat ke-15 yang berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Terdahulu dalam saingan separuh akhir semalam, menyaksikan Jerman membuktikan kemampuan apabila berupaya menempah slot ke saingan akhir kejohanan. Pasukan itu meraih kemenangan selesa 4-1 menewaskan India pada aksi tersebut. Sementara itu, Perancis turut menempah slot kesaingan akhir kejohanan selepas mengungguli aksi separuh akhir semalam. Perancis diberikan tentangan sengit pada aksi separuh akhir oleh Sepanyol sebelum menang dengan keputusan 3-1. Saingan akhir dijadual berlangsung esok. Pelaksanaan kod sukan selamat bakar diperluas ke peringkat akar umbi bermula tahun depan dan menurut Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh, ia sebagai usaha mewujudkan persekitaran sukan yang selamat dan harmoni. Jelas Hannah, kod sukan selamat adalah garis panduan yang perlu dipatuhi semua pihak terlibat dalam acara, pertandingan dan kejohanan sukan termasuk ibu bapa. Saya tak nak tengok video-video di mana kalau anak beliau kalah, ibu bapa pergi marah referee, marah tim lawan. Yang itu adalah persekitaran sukan yang tidak selamat dan tidak sihat. Jadi tahun depan kita akan tekankan pelaksanaan kod sukan selamat supaya semua yang terlibat tahu mengenai tanggungjawab masing-masing, termasuk anak-anak kecil lah. Beliau turut memaklumkan Kementerian Belia dan Sukan serta Kementerian Pendidikan akan mempromosikan kod sukan selamat di semua sekolah agar ia lebih difahami semua pihak terlibat. Baik, berita tengah malam berakhir di sini dari Sungai Kesegara. Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selamat malam.